Sorry guys, sebelum kita teruskan, video ni disponsor oleh Prism Plus Malaysia guys. Diorang ada provide macam-macam jenis monitor and smart TV. Kalau korang nak main game ke, nak buat layan movie ke, nak buat untuk kerja-kerja work from home ke, memang korang patut cari monitor daripada Prism Plus Malaysia guys. Sebab monitor diorang ni provide features yang sangat bagus, tapi harga diorang lagi murah daripada monitor-monitor yang ada dekat pasaran. Diorang ada warehouse dekat Petaling Jaya. Last week, diorang ada bagi Carol satu monitor bersaiz 32 inch curve monitor, and Carol gunakan monitor ni untuk main game selama seminggu guys. And the result sangat menakjubkan. Kalau korang nak dapatkan monitor daripada Prism Plus, korang boleh refer dekat description. Carol ada provide link. Dan juga Carol ada provide link pasal Carol buat review monitor Prism ni dekat channel lagi satu. Assalamualaikum guys, welcome to Carol Series. Video kali ni Carol nak cerita kepada korang semua beberapa pengalaman seram yang berlaku dekat Carol guys. So guys, korang boleh layan sambil chill-chill, sambil santai-santai, sebab this video tempo dia akan slow sikit untuk bagi korang lebih faham dengan cerita yang bakal disampaikan kejap lagi. Cerita ni berlaku masa tu Carol berumur 13 tahun and Carol baru je akil balik lah gitu. Baru je masuk sekolah menengah. Orang kata tu agas lah, tak tahulah kalau perkataan agas tu budak-budak sekarang ni pakai lagi ke tak kan. Bila mana kita cakap yang kita ni baru 13 tahun, kita time tu remaja lagi, baru nak jadi remaja, memang tergejal lah cerita dia. Bukan tergejal je, degil nak mampus. Orang tu cakap jangan kita lagi buat. Itu kalau aku jumpa diri aku yang lama tu, aku tangankan aja. Geram pula aku. So nak dijadikan cerita, masa tu cuti sekolah hujung tahun guys. Yang cuti sebulan tu kan, memang best gila lah. Hari-hari ada je aktiviti dengan budak-budak area rumah kita orang. Contohnya hari ni daripada pagi sampai ke petang main layang-layang. Lepas tu malamnya kita orang lepak dengan mamai, bincang esok nak buat apa pula. Contoh esok kita plan nak mancing kan. Mancing lah mamai. Contoh ada 10-15 orang, semua pergi mancing. Sebenarnya Carol ni duduk dekat kawasan quarters tau, masa Carol kecil dulu. Quarters, and korang tahu lah rumah quarters mana ada pagar depan rumah tu. Kawasan tu macam tak ada privacy lah. Tapi tak kisah pula pasal privacy tu, disebabkan tak ada pagar tu lah, kita orang semua mesra antara satu sama lain guys. Community dekat kawasan tu sangat-sangat kuat tau. Satu taman tu kenal setiap rumah. Ni rumah siapa, ni rumah siapa pula. Satu blok ada 4 biji rumah guys. Dia punya kawasan tu lebih kurang macam kawasan kampung tau. Dia macam terpelosok sikit ke dalam tau. Kalau nak keluar pergi beli barang tu lebih kurang 5 km. Ramai juga orang luar tak tahu yang dekat area situ ada kawasan perumahan guys. Sebab dia macam tersorok tau. Kalau nak masuk ke kawasan perumahan kita orang ni, mesti akan jumpa golf dulu, and then akan turun bukit. Masa nak turun bukit tu, kiri kanan memang macam hutan guys. Bukan macam hutan, memang hutan pun. So memang orang ingat jalan tu nak masuk ke hutan lah. Padahal dekat bawah sikit lagi tu, lebih kurang dalam 100 meter macam tu, ada kawasan perumahan sebenarnya. Jadi nak dijadikan cerita guys, malam tu kita orang memang dah plan nak main sorok-sorok tau. Tapi kita orang punya main sorok-sorok tu lain sikit pattern dia guys. Bukannya kita sorok, lepas tu dah jumpa, dah habis. Maksudnya kita sorok, lepas tu dah jumpa, kena kejar sampai pas dekat badan. Tak kisahlah dekat kepala ke, pas dekat kaki ke, yang penting kena pas. Lagi tak pas, kau kena kejar sampai dapat pas lah. Bila dah pas dekat badan, barulah dikira habis. And kita akan main untuk next game. Okay, kita punya game sorok-sorok ni kebiasaannya start lepas isyak guys. Dah habis solat isyak dekat surau, kita orang semua terus keluar surau and kumpul dekat satu tempat tau. Actually guys, depan surau tu je, lebih kurang 100 meter dari surau tu ada satu gelanggang takraw tau. So kita orang semua kumpul dekat situ. Senang cerita, game ni kita akan main daripada pukul 9 sampai pukul 12 malam. Kadang-kadang tu tak sampai 12 lah, 11.30 dah habis. Kadang-kadang tu kalau ramai sangat, habis pukul 12.30. Depends, benda tu depends. Dekat quarters kita orang ni ada 3 bahagian guys. Bahagian 1, bahagian 2 dengan bahagian 3. Surau dengan gelanggang takraw tu ada dekat bahagian 2 guys. So kita orang kumpul dekat tengah-tengah lah. Senang sikit, budak-budak dari bahagian 3 dengan bahagian 1 nak datang, senang je sebab dekat tengah-tengah kan. So macam biasa main sorok-sorok ni pun yang join memang ramai. Tapi pada malam kejadian lebih daripada 15 orang kalau tak silap. Memang ramai sebab kita campur dengan budak-budak besar lagi. And then dia punya game dia ni, yang kena cari yang kena kejar biasanya 3 orang guys. Kita orang akan ambil satu selipar daripada setiap orang and buat counting lah. Contoh cang kaliwa waliku likulana cikiwa cikiwa dud dud dud. Itu time-time dulu lah kita orang punya pattern counting tu. Okay, lepas dah siap counting, keluar. Orang yang 3 terakhir tu lah kena jadi guys. So tanpa membuang masa, yang kena jadi tu akan kira sampai 30 baru dia boleh start
nak kejar, tapi mata tak tutup pun. Biasa kalau main sorok-sorok, yang jadi tu kan kena tutup mata kan. Tapi game yang ni tak tutup mata guys. Kenapa tak tutup mata? Aku pun tak tahu kenapa diorang tak tutup mata. Kenapa lama sangat kira sampai 30? Sebabnya adalah radius kita orang main ni bukan kecil guys. Radius dia sangat besar. Dah macam explore race dah. Berangkumi 3 bahagian quarters guys. Satu quarters tu lebih kurang besar dia macam satu kawasan sekolah termasuk dengan padang. So maknanya radius dia bersamaan dengan 3 buah sekolah guys. Memang besar, memang hanat orang cakap penat dia tu. 3 buah sekolah. Korang bayangkan lah sendiri. Jadi malam tu Kero partner lah dengan seorang member ni. Nama dia Pak I guys. Umur dia lebih kurang dah 17 tahun lah time tu. 17 ke 18 lah, Kero lupa lah. So Kero pergi lah cari tempat untuk sorok dengan dia. Kita orang buat keputusan untuk sorok dekat kawasan bahagian 3. Sebab bahagian 3 tu memang rumah Kero kat situ. So guys, dekat bahagian 3 ni ada satu tasik guys. Tapi nak masuk tasik tu agak leceh sikit lah. Sebab sepanjang tasik tu ada tembok tau. Tapi tembok tu kita boleh masuk dengan cara selit. Serongkan badan sikit, angkat satu kaki, tap, dah masuk. Settle, tak susah pun. So kita orang pun lepak lah dekat situ untuk beberapa minit. Panjang kita lepak dekat situ untuk beberapa minit tu, memang dengar budak-budak ni jerit sana sini kan, sebab kena kejar. Itu memang biasa. Haruk nak mampus budak-budak ni. Kena kejar je, jerit-jerit biasa kan budak-budak. Bukan jerit yang biasa-biasa tau. Kita yang jarak 100 meter ni dah boleh dengar dah dia punya jeritan tu ha. Okay, orang Pak I pun lantak korang lah kena kejar ke apa kan. Kita orang berdua still lagi lepak dekat tembok tu tau. Persekitaran tembok tu, bila kita dah melepasi tembok tu, kita akan jumpa satu bukit yang tak tinggi lah. Dia menurun ke bawah. Masuk je, pap, terus bukit yang menurun ke bawah. Masuk bawah sikit. Bawah tu ada sungai kecil guys. Orang selalu mancing situ sebab ada ikan keli, ada ikan toman, ada ikan haruan, ada ikan talapia. Itu antara ikan-ikan yang top lah dekat situ. So guys, persekitaran tasik tu memang orang kata sangat gelap guys. Tapi dia tak ada banyak pokok tau. So kita orang boleh nampak lagi lah dengan adanya sinaran mentari. Sinaran bulan guys. Even dia gelap pun. Okay guys, time tu Kero dengan member Kero ni borak-borak sambil kita tunggu budak-budak ni sampai kan. Masa kita orang tengah borak tu kan, tiba-tiba ada satu bunyi. Macam bunyi dia tu macam orang tengah berjalan sambil pijak daun kering ataupun ranting kayu dekat kawasan bawah kita orang tu. Tadi Kero cakap ada bukit yang menurun kan. Dekat bawah tu bunyi tu datang guys. Yang si Pai ni, dia orang ni macam teging sikit tau. Dia pergi jerit guys, "Oi, siapa tu?" Tiba-tiba bunyi tapak kaki tu stop guys. Kero dah syak ni tantah budak yang jadi tu lalu situ sebab nak kejar kita orang. Kero pun macam okay, bangun lah. Kero bangun, dongakkan kepala sikit ke bawah. Tak ada orang guys. Tapi tak tahu lah, time tu tak ada rasa seram langsung guys. Kita orang fikir mungkin kucing tak pun tupai ke tau. So kita orang pun buat dang lah. Tapi tak lama lepas tu bunyi tu datang lagi guys. Bunyi orang berjalan atas daun kering. Prap, prap, prap. Pelik. Tapi kali ni kita orang tak tunggu lama tau. Terus bangun, dongakkan kepala ke bawah, pap, tak ada benda guys. Bapak pelik aku confused tau. Tahu-tahu je guys, tengok ada satu kepala hitam tengah tengok dekat kita orang daripada tembok sebelah sana tau. Aku terkejut rupanya kepala member kawan aku tu member yang jadi tu. So apa lagi, kita nampak kita lari kan. Berlari, pap, tahu-tahu je dia dah pas badan Kero dengan badan si Pak I. Maka kita orang kena jadi for the next game. Tapi tak apalah, ingatkan kepala tadi tu kepala something kan. Risau juga aku mula-mula. Tapi serius babe, terkejut. Tapi masalah dia dekat sini, siapa yang jalan dekat bukit bawah tu? Memang tak ada orang mancing malam tu. Yang budak kerja kita orang tadi pun belum sampai lagi dekat situ. Lepas setengah jam baru orang jumpa kita orang. Okay, tak apa, kita still main lagi. Macam, yelah budak-budak, kita tak fikir apa-apa kan. Time ni Kero dengan Pai dengan seorang lagi member Kero. So total 3 orang kan. Kita orang pun macam biasa, kira sampai 30 pap, terus jalan santai-santai je lah sambil cari budak-budak ni kan. Jalan. Ternampak ada satu bangsal. Bangsal ni bukan bangsal yang jenis yang bertutup tau. Bangsal yang jenis terbuka guys, open. Dia cuma ada batang-batang pap, lepas tu ada bumbung zinc. Dekat dalam bangsal tu ada satu tempayan yang besar. Bila Kero nampak tempayan tu, entah ada budak dalam ni. Budak-budak ni sorok dekat dalam tu kan. Okay, korang bayangkan, bangsal tu dekat sebelah hutan. Hutan tu pun sangat sunyi guys. Yang ada pun bunyi cengkerik je. Tapi takkanlah ada budak sorok dekat dalam tempayan tu guys. Kita orang macam tak fikir apa-apa time tu. Pergi je lah menghampiri tempayan tu. Masa betul-betul time nak buka tempayan tu kan, nak angkat, tiba-tiba ada budak tengah berlari dekat belakang kita orang. Kero, Pai dengan member lagi seorang tu pandang belakang, memang nampak
terlibat budak lagi kan. Kita orang tak fikir panjang, terus lagi kejar budak tu. Kejar, tak nampak budak yang lari tadi tu. Mana pergi budak tu? Kita macam berhenti, lepas tu kita pegang lutut sebab macam penat kan. Macam itu. Lepas tu dengar lagi budak lari dekat bahagian dalam hutan tau. Masa kita orang nak kejar tu, tiba-tiba ada seorang pakcik ni, dia pergi woi dekat kita orang. Tapi pakcik tu berada dekat luar hutan guys. Kita masa tu orang kata tu dah lebih kurang dalam 50 meter ke dalam hutan. Tapi ada pakcik tu nampak, dia pergi woi dekat kita orang and dia panggil. Lepas tu masa dia woi kan tu, kita orang pandang belakang lah. Memang betul lah dia tu orang kan. Dia panggil kita orang keluar daripada hutan tu. Dia bisingkan sikit dekat kita orang, "Kau buat apa malam-malam masuk hutan ni?" Lepas tu Kero cakap lah, "Tak ada cik, kita orang ni main kejar-kejar je." Lepas tu si pak ni pula pergi masuk kan selit. "Tadi pakcik, kita orang ni ada nampak budak lagi masuk hutan. Tu yang kita orang kejar sebab kita orang tengah main sorok-sorok ni." Lepas tu bila dah masuk tu, tahu-tahu tak ada cik. Korang jangan macam-macam. Dah malam ni mana ada budak berani masuk hutan sorang-sorang. Aku baru terfikir bai. Betul juga cakap pakcik ni. Habis tu siapa yang kita orang kejar tadi tu? Okey lah, yang Kero ingat dia punya rupa bentuk dia semua hitam. Sebab malam kan, memang kita orang tak nampak, memang nampak hitam je. Tapi bentuk dia memang sebiji macam budak-budak bayi kita orang je. So pakcik mengemang aku. So pakcik tu pun cakap lah dekat kita orang, Dah korang pergi balik sana. Kita orang semua pun pergilah balik. Tapi sebelum balik tu, pusing lah dulu satu quarters tu kan, naik motor. Kita orang woi, dah kita orang nak balik. Budak lain pun pelik ah. "Weh, mana Haji? Tadi aku kejar kau. Macam ni kau biasalah budak-budak." Kita orang pun balik je lah. Tahu-tahu esoknya demam. Dah baik demam, kita orang cerita dekat budak-budak lain. Mula-mula Kero cerita seorang. Bila Kero cerita seorang, tak percaya. Lepas tu bila Pai dah baik demam, Pai keluar cerita kat budak-budak lain, barulah budak-budak lain ni percaya guys. So start daripada situ, kita orang semua dah macam insaf lah. Kita orang dah tak main sorok-sorok pada waktu malam lagi lah. Kita orang main siang je. Tapi bila time puasa, kita orang sambung main lagi time malam. Sebab yelah, masa tu kita orang fikir memang puasa, jin, syaitan mana semua kena ikat kan. Tu yang acah-acah berani tu, kita orang pun bantai je lah main. Tapi time puasa tu main lagi lambat gang. Pukul 10 malam gang baru main. Tapi guys, dekat kawasan sini kan, dekat kawasan area Kero duduk dulu tu, memang banyak lah kejadian-kejadian yang misteri berlaku dekat situ lah. Salah satunya, budak-budak ni lepak pukul 2-3 pagi tau, dekat tepi jalan je. Tepi jalan kan ada divider kan. So duduklah 2-3 orang dekat situ kan. Time tengah lepak-lepak, ada pula yang nampak cik pun atas bumbung rumah orang. Bukan seorang yang nampak. Bila dah seorang tu kita diam, dia pun, "Kau kenapa kau?" "Pak, tengok." "Weh, Pak, dah diorang semua nampak guys." So korang rasa diorang semua terus balik lah, tak jadi nak lepak. Kalau balik tengah malam, diorang pun kerap juga kena tumpang kalau naik motor lah. Okay guys, ada satu lagi story guys. Masa ni zaman Kero kecil-kecil lagi lah dulu. Masa tahun 2005 kalau tak silap lah. Jiran depan rumah, anak perempuan dia ambil gambar guna handphone Motorola lipat tu tau. Zaman 3GP. Kalau nak transfer gambar tu guna infrared yang kena rapat-rapatkan handphone tu kan. Zaman tu anak perempuan dia berdiri depan cermin tau. Lepas tu dia snap lah satu gambar. Masa tu anak perempuan dia rambut pendek guys. Tapi dekat dalam cermin tu, dekat dalam gambar tu, kita orang boleh nampak rambut panjang mat. Siapa punya rambut tu mat? Mampus geng. Aku tengok pun seram tau masa tu. Tapi benda tu memang aku ingat gila lah. Depan rumah je tu. Belum cerita dekat rumah aku lagi. Time aku bujang dulu, mak aku sorang-sorang dekat rumah. Mak Kero tu boleh dengar ada orang tengah menaip guna keyboard Kero dekat atas. Siapa yang menaip tu? Dengan kakak Kero kena cakar dekat belakang badan dia banyak kali guys. Kalau dia bangun pagi, "Pak," dia bagi tahu lah dekat ibu Kero kan, Bu, pedih. "Pak, rupanya tengok sekali ada 3 cakar dekat bahagian belakang." Memang orang kata tu tak tahulah nak cakap macam mana kawasan situ. Tapi yang berlaku semua tu dulu lah. Sekarang dah tak ada dah. Salah satu sebabnya guys, azan dekat surau tak kuat, tak meliputi seluruh kawasan perumahan kita orang. Paling-paling pun rumah-rumah yang berdepan dengan surau je boleh dengar azan. Rumah yang jauh-jauh memang tak dengar sangat ataupun tak dengar langsung. And then pada waktu subuh tak ada orang yang ngaji guys. Benda ni berlarutan sampailah surau ni di-upgrade guys. Dia punya sound system dia apa semua kan. And then ada orang yang mengendalikan surau tu dengan betul. So subuh ada orang ngaji and banyak aktiviti yang ada dekat surau tu. And then benda tu pun dah macam kurang lah. Dia kacau. Tapi makin lama makin kurang. And hilang. Tapi dengan cerita masih ada lagi lah yang kena gangguan-gangguan yang orang kata tu kecil lah. Wallahualam. Ada lagi nak cerita ni guys. Tapi tunggu next video lah. Ni pun kira pun dah seram sikit. See you on next video. Assalamualaikum.